Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ampun tuanku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan di atas perkenan tuanku, dapat patik seluruh wakil rakyat di seluruh negeri Selangor. Negeri Nawan tuanku hadir ke Dewan Yang Mulia ini bagi patik sekalian melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat Selangor Darul Ihsan. Patik mengaku akur dan insaf terhadap ingatan tuanku bahawa tuanku memberi perkenan akan mesyuarat Dewan di bawah peraturan 10.3, peraturan tetap Dewan Undangan Negeri Selangor ini, dan patik percaya dan yakin semua wakil rakyat cukup rasional dan bertanggungjawab kepada rakyat di kawasan mereka. Tuanku tidak sama sekali diheret ke dalam kepentingan mana-mana kelompok kepartian di sepanjang perbahasan dalam Dewan ini. Patik juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wakil rakyat yang hadir kerana dia jelas menunjukkan permasalahan yang kita bincangkan ini adalah permasalahan dan masa depan negeri. Wakil-wakil rakyat juga tidak mahu bermuka dua dan membelakangi rakyat yang memilih mereka. Patik bangga isu yang besar ini dapat mencantumkan pemikiran kita semua terhadap isu utama negeri, perihal yang mendesak supaya kepentingan awam ini, meskipun kami berbeza dari segi perjuangan dan ideologi politik, patik sekalian berusaha mempertabatkan Dewan Yang Mulia ini dengan tata tertib yang baik serta kata-kata yang melambangkan rakyat negeri ini adalah rakyat yang bertemaduk. Ampun tuanku. Datuk Speaker, ahli-ahli masyarakat, Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri Selangor, ahli-ahli Dewan Negeri, ahli-ahli Parlimen yang turut hadir, pengambal undang-undang, ketua-ketua jabatan, kaki tangan kerajaan, ahli-ahli politik, para mahasiswa, wakil-wakil media massa dan seluruh hadirin pada pagi yang mulia ini. Dalam tempoh hampir 3 tahun, Pakatan Rakyat memegang teraju pentadbiran negeri Selangor, terdapat beberapa kendala yang perlu dilalui dengan berhemah. Semuanya itu adalah asam garam yang memang perlu dilalui oleh mana-mana pemimpin politik yang dinamik. Demikianlah bagi saya Selangor selaku negeri tunjang negara perlu bersedia menghadapi suasana di luar jangka perjalanan biasa. Kita perlu bersedia melakukan perubahan sebesar manapun seandainya perubahan itu mampu membawa kebaikan kepada rakyat negeri ini. Peristiwa pelantikan Setiausaha Kerajaan Negeri mempunyai hikmah tersendiri. Kita tidak menganggapnya kemelut besar, bukan juga krisis perlembagaan. Natijahnya, kita menerimanya dengan hikmah. Ia memberi peluang kepada kita untuk memperbetul perkara yang salah yang menjadi amalan selama ini. Prinsip biasakan yang betul dan betulkan yang biasa adalah prinsip murni yang dapat dijadikan amalan harian kita selepas ini. Maka tindakan Kerajaan Persekutuan atas tiket Ketua Setiausaha Negara melantik pegawai eksekutif ex officio dengan membelakangkan Menteri Besar yang dipilih rakyat lantas berselindung pula di sebalik istana yang ditaati rakyat
adalah amalan salah, menghina kebijaksanaan rakyat dan kedaulatan negeri. Penghinaan ini wajib kita perbetulkan. Berpegang pada tanggungjawab itulah, maka kita kembali ke Dewan Yang Mulia ini untuk mengadakan mesyuarat Dewan di bawah Peraturan 10.3, Peraturan Tetap Dewan Undangan Negeri Selangor. Mesyuarat kali ini adalah untuk membuat pembentangan bagi memukakan perindahan terhadap Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor 1159, khususnya pada perkara 52.1. Selaku Menteri Besar, saya berasa bertanggungjawab untuk memperbetul amalan sumbang yang selama ini dilakukan pentadbiran UMNO sejak pindaan perlembagaan 1993. Pindaan tersebut ternyata mengakibatkan peranan negeri dan sultan bercelaru dan kabur. Justru itu hari ini kita hendak meletakkan duduk perkara dengan sejelas-jelasnya. Pentadbiran sebelum ini gagal, tidak mampu membetulkannya, kerana walaupun mereka mentadbir negeri, namun pemikiran mereka terpasung dan hati mereka berkiblatkan Putrajaya. Dalam perkataan lain, mereka tidak mempunyai kekuatan diri untuk bangun, mempertahankan hak rakyat negeri Selangor, hak Duli Yang Maha Mulia Sultan. Berburu ke padang datar, tembak rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga, kembang tak jadi. Sidang Dewan yang dimuliakan, berbeza dari kerajaan terdahulu, kini kita Kerajaan Pakatan Rakyat melakukan pindaan dan perubahan agar generasi mendatang tidak lagi berada dalam kekaburan, hakta kecelaruan. Selaku penggubal undang-undang yang bertanggungjawab dan mempunyai kekuatan ilmu, iman dan jati diri, kita hendaklah melakukan yang terbaik. Akhirnya, tidak ada lagi individu maupun puak yang berani melanggar kuasa negeri maupun kuasa sultan. Saya perlu menggunakan masa sedikit lama bagi menghuraikan kronologi yang menyebabkan mesyuarat Dewan di bawah Peraturan 10.3 ini diadakan agar ia menjadi lakaran sejarah untuk rujukan menggubal undang-undang pada masa hadapan dan bagi kajian ilmiah, pelajar dan pengamal undang-undang agar tiada lagi pengamal undang-undang yang buta sejarah. Namun sebelumnya, izinkan saya mengimbas kembali sejarah dan latar belakang yang melatari pindaan perlembagaan 1993. Khususnya senario politik negara ketika itu amat perlu dikhabarkan kepada rakyat negeri Selangor yang berhak untuk mengetahui sejarah dan fakta sebenar dan sebagai negeri yang berdaulat. Dewan Yang Mulia ini forum terbaik untuk melakarkannya. Apatah lagi, terdapat segelintir manusia yang menduduh Pakatan Rakyat gila kuasa dan hendak melemahkan kedudukan istana dengan tindakan kita hari ini. Kenyataan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan bahawa negeri Selangor tidak mempunyai kuasa dalam pelantikan 3 pegawai eksekutif menggambarkan beliau seorang yang menurut buku secara membuta tuli.